Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan semua warga kerja tim Global Ihsan, selaku penaja majlis ilmu, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 7 hari bulan 5 2026, kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Keindahan Islam ataupun disebut dengan nama Mahasinul Islam. Di mana dalam kitab Keindahan Islam ini kita bincang banyak perkara yang berkait dengan hikmah dan rahsia di sebalik perundangan Islam ataupun syariat Islam itu sendiri. Rahsia yang sedang kita bongkar sekarang ini iaitulah tentang perkahwinan. Kenapa Islam membenarkan perceraian? Dia panggil at-talaq. Dalam siri yang lepas kita dah bincang abghadul halal ilallahi talaq. Perkara halal yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah bercerai. Namun begitu, sebagaimana kata orang, setiap benda ada ubat, ada penawarnya, setiap pintu ada lorong keluarnya, maka perkahwinan adalah merupakan jalan keluar apabila suasana dalam bangunan itu tidak sesuai. Perkahwinan adalah merupakan jalan keluar apabila suasana di dalam bangunan itu tidak sesuai. Manakala duduk lagi, mungkin orang ini jadi stres, sakit jiwa, boleh jadi depression, tekanan jiwa, maka Islam tidak membenarkan penyaksaan secara fizikal, termasuk juga penyaksaan secara mental kepada mana-mana orang. Lebih-lebih lagi, hukukun nisa, hak-hak wanita dalam Islam sangat tinggi, dijaga oleh syariat, diberi hak oleh Allah Azza wa Jalla yang begitu besar. Para jemaah sekalian yang ada kitab yang ada, gambar kitab seperti yang ada di belakang saya tu, kita dah masuk ke muka surat 128. Bab yang ketiga, at-talaq, perceraian. Kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang perkara ini. Sambungan kita hari ini iaitulah muka surat 131. Garis panduan dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga, suami isteri, perkahwinan. Jadi kalau timbul, apakah cara penyelesaian yang patut kita buat? Ingat baik. Apakah penyelesaian yang kita nak selesaikan, yang kita nak buat? Ada dua cara di sini. Cara yang pertama, suami menyelesaikan sendiri perselisihan di antara dia dengan isteri. Pandai-pandai awak lah. Membawalah dua tu, kamu selesailah dua tu. Menggalakkan suami agar menyelesaikan sendiri perselisihan dengan isterinya supaya rahsia perkahwinan mereka hanyalah antara mereka berdua saja. Itulah ada sebahagian pendakwah ni, dia agak laser sikit. Dia cakap rahsia suami isteri ini sangat ikhlas sebab dia buat, dia tak mahu orang tahu. Tapi kalau rahsia suami isteri dah diketahui oleh orang, maka itu sudah keluar daripada had yang biasa. Ini akan mengelakkan terkeluar dari rumah mereka dan menjadi bahan percakapan orang ramai. Penyelesaian dengan cara ini ada 3 peringkat. Jadi Allah Ta'ala gariskan kepada suami, ada 3 peringkat perceraian seperti ini. Peringkat yang pertama,
memberi peringatan, nasihat, teguran dan panduan. Mana suami kena bincang dengan isteri dia. Dek, kita ni ada masalah. Saya tengok awak suka keluar ke, suka berkawan lebih-lebih sangat ke. Orang Kelantan kata galak lebih. Duduk dengan kawan-kawan tu kak. Laki-laki, perempuan tak. Orang suruh pergi berjabat, dia pergi duduk healing sana sini. Ada waktu rehat, keluar. Jadi kena mula dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan teguran. Tegur dulu. Teguran dan nasihat boleh menjadi peringatan kepada yang lupa dan amaran kepada yang cuai. Supaya mengubah cara mereka dan dengan itu masalah akan berakhir insya-Allah kalaulah isteri itu memang seorang yang baik, cuma dia terlupa atau dia cuai dalam masalah yang terjadi. Ini kita harap gitulah. Cuma yang kita bimbang sekarang ni bukan dia cuai, bukan dia lupa. Dia telah digoda oleh syaitan kepala hitam kata orang. Ini masalah. Jadi kalau dia sekadar dia cuai, dia mengabaikan hak suami, jadi suami kena tegur. Tegur dengan cara yang baik, beri nasihat molek-molek, royak dia, demo, awak, jangan buat benda ni, saya tak suka. Mungkin dengan nasihat, isteri pun sedar balik, astagfirullah. Aku dah terjebak dengan benda yang tak baik. Peringkat yang kedua, jika nasihat dan peringatan tidak memberi kesan kebaikan yang dikehendaki, suami boleh menggunakan peringkat yang kedua, iaitulah meninggalkan isteri di tempat tidurnya dan tidak menggaulinya, mana tidak bercampur dengan dia. Dia tidur, awak tidur. Kata orang tidur, kata yang sama bantal lain-lain, tak terus ya, awak keluar tidur kat luar bilik. Tetapi dia tidak harus mengabaikan makan minumnya, tidak bercakap dan berurusan dengannya, cuma hanya tidak bersetubuh dengannya saja. Yang ni Ana tengok ada masalah. Mungkin siapa yang tewas, kita pun tak tahu. Suami nak takdib isteri, dia pun berpisahlah tempat tidur. Mana dia tak bergaul dengan isteri dia. Kalau zaman asal, waktu perundangan awal ini, memang tak masalah sebab suami dia ada isteri lain. Mungkin dia ada 3, ada 4 isteri. Jadi dia tak menggauli isteri dia yang seorang ni, dia ada 3 lagi. Kata orang kota cukup, ni kota satu sama satu. Takut isteri tutup pintu, suami pula ketuk pintu nak masuk. Sudah. Semalam awak cakap nak tidur kat luar, kenapa masuk pula? Sejuk, macam-macam. Jadi adalah perundangan ni betul ni, ini arahan disebut oleh Allah dalam Quran. Cuma kadang-kadang penyelesaian tu ada jadi tak jadi. Kita kena ingat. Siapa dulu yang mengalah? Wallahu alam. Jadi ana waktu tadabbur ayat ni kita duk fikir juga. Kenapa Islam membenarkan ta'addud zaujat, ramai isteri? Mana kalau ada kes macam ni, dia pergi tidur yang lain. Yang ni jangan dulu. Beberapa tempoh yang dibenarkan oleh syarak, dia ada tempoh dia juga. Tak kalah nak kantung, tak bertali bertahun-tahun, tak boleh. Gitu. Peringkat yang ketiga, jika si isteri masih berdegil. Tak dengar nasihat pun tak dengar. Pergi tidur, pisah tempat tidur, dia yang menang, suami pula. Apa ni? Orang panggil mencari-cari. Nasihat dan memulaunya di tempat tidur tidak beri apa-apa kesan terhadapnya, maka haruslah bagi si suami memukulnya dengan pukulan yang tidak memudaratkan untuk mengajar dan membaiki kedegilannya. Ini perundangan Islam. Dia kata darban ghaira mubarrih. Nabi tafsirkan ayat ini, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan, sekadar sikitlah. Ingat, tetapi wajib bagi suami untuk mengelak daripada memukul wajah isteri, jangan pukul muka, dan tempat-tempat yang sangat ringan, yang tempat-tempat lain pada badannya yang sensitif dan menyakitkan. Jangan pukul muka, jangan pukul di alat-alat sulit dia.
Sebab itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan kesakitan yang teruk. Pukulan itu mestilah sangat ringan atau kecil, sehingga tidak mematahkan tulang, melukakan isi atau mengubah penampilan, menyebabkan kecacatan. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sangat jelas. Dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna. Takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Maksudnya wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, derhakanya. Mana suami dah nampak. Sudah ada bibit-bibit masalah yang berlaku di antara isterinya. Suami nampak, jadi dia kena mula mencari penyelesaian. Dengan apa? Maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya lagi. Surah An-Nisa ayat 34. Jadi kalau dia dah baik, kenapa kau nak kacau lagi? Jangan. Tidak elok itu. Ingat molek. Kan? Jadi dalam masalah ini, zaman sekarang ini bahaya. Isteri waktu dia baik dengan suami gigit dia tak apa lagi. Dah, kena gigit. Orang tanya, kenapa tu? Merah je kat pipi. Alah, tersalah angkat almari semalam, jatuh gelas. Kalau waktu dia kelahi, kau sentuh macam ni je. Bukannya pukul, sentuh gini. Report polis. Dia kata suami pukul dia. Ana jumpa satu kes kawan kita ni. Sampai ke balai polis. Polis kata mana ada tanda? Tak ada. Pergi hospital cek. Tak ada. Suami kata saya tak pukul dia. Saya buat gini je. Awak ni. Gitu je ni. Mun sakit pun. Tak ada sakit cubit pun tak. Gini ya, Pak. Oh, dia report polis kata suami dah pukul. Tujuan dianya, dia nak suruh ada kes suami kena ceraikan dia. Ingat baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna kaidakunna azim, tipu daya wanita itu besar. Waktu baik, gigit pun tak apa. Waktu dah berkelahi, cuik pun sudah dikira bully. Macam sama juga dengan anak-anak kita di sekolah sekarang. Dulu guru pukul, rotan, boleh je. Ingat lagi waktu kita budak-budak tu belajar di pondok, ustaz bagi 10 rotan. Tak ada siapa mengadu. Beritahu kalau cakap dengan ayah dia tambah lagi 10. Sekarang ni jangan. Baru kena ujur rotan. Oh, satu kampung datang. Siap ngerepot polis lagi. Cikgu tu akan kena. Ini zaman kita sekarang ni zaman kerusakan berlaku. Sebab anak-anak dibesar kepala kan. Isteri juga menggunakan hak woman right. Jadi susah kita nak amalkan seperti yang Allah Ta'ala garis di sini. Jadi puncanya keruntuhan lah. Kalau amal seperti yang disebut oleh dalam Quran ini, ada keberkatannya. Allah SWT tak akan buat satu perkara, undang-undang yang sia-sia, tidak sama sekali. Ini adalah 3 peringkat untuk membaiki kedegilan penderhakaan nusyuz seorang isteri. Allah SWT menentukan peringkat pengajaran ini kerana Dia yang Maha Suci, mengetahui segala perbezaan dan tahap tabiat manusia. Ada setengah wanita yang melalui perkataan baik sudah cukup untuk membetulkan mereka. Ada setengah wanita ni kalau suami cakap baik ya, lembut dia, mudah koyak kata orang. Sebab suami asyik tengking je, marah-marah je, panah barang je kata orang. Jadi sekali balik suami mari gosok, cakap lembut, dia pun cair, okeylah bang. Saya minta maaf lah. Baru ni awak yang salah, dia tak ngalah juga, tapi dia kata suami yang salah sebab cakap kasar dengan dia, tak nasihat baik-baik. Jadi adalah bila suami dah nampak bagi nasihat, cakap molek-molek, okey je. Ada juga. Ada yang tidak akan berubah kecuali dengan memulaukan mereka di tempat tidur. Yang ni saya kata risiko tinggilah. Siapa yang tahan sabar, silakan. Manakala setengahnya pula tidak akan berubah kecuali dengan memukul mereka. Semua peringkat ini mesti dilakukan satu demi satu dalam rumah mereka sendiri dan tidak diketahui pun oleh orang.
Yang kita pukul depan orang itu hudud. Undang-undang hudud kena jatuhkan hukuman di hadapan orang. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pukul tu pukul untuk nak suruh orang lain takut. Ia ni awak nak suruh siapa takut? Ia ni awak dengan isteri je. Orang lain tak payah campur. Jadi kita tak payah pukul depan orang. Jangan pukul depan orang. Sekiranya semua percubaan tidak berjaya, terdapat satu lagi cara penyelesaian yang terakhir, iaitu cara yang kedua. Melantik orang tengah sebagai juru damai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran hakam. Hakam ni maknanya orang tengah. Pengadil. Kalau macam orang main bola tu, yang tiup bisir tu dia panggil hakam. Bukan hakim. Hakam. Maknanya orang tengah. Orang yang akan mendamaikan. Itu dia panggil hakam. Jika pasangan suami isteri itu masih tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah mereka dalam rumah sendiri, mereka mesti melantik dua orang tengah. Hakam dia panggil. Iaitu seorang dari sebelah keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga isteri. Cantiklah. Mana suami lantik siapa dia, orangnya dia percaya, yang pandai berunding, pandai kecek, kira lantik. Tak kira lah. Pak saudara kita ke, siapa saja yang kita rasa orang ni boleh berdamai, boleh bercakap baik. Dan seorang lagi di pihak isteri yang lantik orang dia, jadi dua ni yang berunding. Juru runding dia panggil, hakam. Tidak dapat diragui bahawa hakam daripada keluarga kedua-dua belah pihak lebih mudah memahami perkara-perkara yang tersembunyi dan sebab-sebab perselisihan. Jadi masing-masing mengadulah. Si suami cakap dengan pak cik ni, gini-gini. Yang isteri pun cakap dengan suami ni gini-gini, engkau berdamaikan dua orang itu. Macam mana mencari penyelesaian? Ini akan menjadikan mereka lebih mampu menghubungkan kasih sayang semula dan mengembalikan kehidupan perkahwinan semula kerana hubungan dan pertalian saudara antara mereka dengan pasangan suami isteri tersebut. Jadi mungkinlah dengan sebab ada orang tengah yang bijak, masing-masing dengar bagi pihak masing-masing, dan mencari penyelesaian solusi yang terbaik. Walau bagaimanapun, jika sukar untuk mencari hakam dalam kalangan ahli keluarga masing-masing, tiada halangan untuk melantiknya dalam kalangan orang luar. Tak apa, member yang rapat. Boleh jadi kita ni rapat dengan orang ni, dia ni pun rapat juga dengan keluarga isteri. Lagi senang. Atau balik semula kepada orang juru kira dulu. Awak kahwin dulu, siapa yang lagakan awak dua orang ni? Nah, boleh juga pakcik tu. Kalau masih wujud, masih ada. Tiada halangan untuk melantik keluarga orang luar. Ini kerana semua orang Muslim orang Muslim itu bersaudara dan penjaga antara satu sama lain. Al-mu'minun awliya'u ba'din. Dan orang mukmin sama mukmin itu wali, penjaga masing-masing. Firman Allah Ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara kedua-duanya. Jadi suami isteri. Maka lantiklah seorang hakam daripada keluarga laki-laki dan seorang hakam daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang hakam itu bermaksud mengembalikan kebaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri. Jadi kita carilah orang yang jujur-jujur. Jangan cari hakam yang keras kepala. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 35. Anda jumpa ada seorang ustaz, backing dia ni. Bila orang ni mari mengadu hak isteri dia, nak suruh tolong nasihat lah. Muka dia ustaz. Dia cakap apa? Bunga bekas kuntum. Ya, anak terkejut. Dia kata, apa pakcik ni? Orang datang nak minta nasihat awak supaya menasihatkan isteri tu. Tak, dia kata bunga bekas kuntum. Pergi cari yang lain lah. Astaghfirullahalazim. Senang kau hidup. Jadi orang lagi ni jangan latih dia hakam. Perusak dia. Perusak ni. Dia nak runtuhkan terus rumah tangga yang sedang bergolak, yang sedang bergoyang. Jangan. Maka Allah kata, kalau kamu jujur mencari penyelesaian, yuwaffiqillahu bainahuma, insya-Allah Allah beri taufik untuk menyelesaikan masalah ini. Maksud firman Allah Ta'ala, jika kedua-dua orang hakam itu bermaksud mengembalikan kebaikan,
Nascaya Allah beri taufik kepada suami isteri itu untuk berdamai. Ayat ini menunjukkan arahan yang jelas kepada kedua-dua hakam supaya mereka mencuba sedaya upaya untuk menyelamatkan perkahwinan itu daripada hancur. Mereka juga mesti mempunyai niat yang baik dan adil dalam usaha dan amal mereka untuk menolong keluarga yang tersebut. Jangan sekali-kali niat nak apa ni? Nak ceraikan orang. Jangan. Punah awak punya sistem, rusak dia punya perjalanan sebab Allah suruh damai kita pergi suruh bercerai pula. Punah banyak. Kan? Ini dipanggil kerusakan yang berlaku dalam masyarakat yang cukup berbahaya. Jika mereka melaksanakan sebagaimana yang tersebut, dia buat, janji Allah akan terbukti insya-Allah. Mereka akan berjaya dalam penghakiman mereka, mencapai persetujuan dalam keputusan mereka yang akan membawa natijah yang baik kepada kedua-dua suami dan isteri insya-Allah. Ini pengalaman saya lah. Waktu anak masih lagi remaja, saya ni pandai menaik typewriter masa tu, teh. Jadi bila ada orang kelahi, dia mari jumpa dengan arwah ayah saja ni. Arwah ayah Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullah. Orang ni mari berkelahi. Kelahi. Jadi ayah ni dia bukannya qadi bukan apa, dia Tuan Guru duduk mengajar di pondok ni. Tapi orang percaya dengan dia. Jadi dia pun dengar bagi pihak suami, dengar bagi pihak isteri. Akhir sekali mencari kata sepakat persetujuan. Ketika itu saya dipanggil. Dia panggil mari. Tak typewriter depan. Saya jadi kerani lah. Tulis apa yang nak? Satu. Perjanjian. Dua, tiga. Alhamdulillah. Hasil daripada perdamaian itu, dua suami isteri itu kekal sampai dua-duanya mati dalam orang panggil dalam keadaan suami isteri. Alhamdulillah. Ini yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mencari betul-betul perdamaian, Allah Taala akan beri kebaikan. Jadi kalau kamu nak seorang lain je, balah tak ada apa-apa. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga tu daripada awal lagi, daripada penyelesaian yang awal tadi. Ingat, daripada awal. Tengok daripada awal dia kata apa? Beberapa fakta berikut akan menerangkan lagi perkara ini, iaitulah penjelasan mengikat Islam daripada aspek pengharusan cerai. Yang pertama, Islam telah menekankan kepada umatnya bahawa talak hanyalah satu perkara yang jadi kerana terpaksa, bukan satu benda yang suka-suka. Yang kedua, Islam mengajar kepada semua pasangan supaya berhati-hati agar selamat daripada talak dengan beberapa langkah yang berikut. Jadi langkah kita dah sebut ada 4-5 langkah, termasuklah yang kelima tadi, langkahnya garis panduan ini. Kemudian kita pergi kepada tajuk asal yang ketiga. Yang ketiga, Islam meletakkan syarat-syarat yang ketat dan terbatas dalam membenarkan talak, sebahagiannya adalah untuk mengelakkannya dan sebahagian yang lain pula untuk mengurangkan kemudaratan talak. Jadi talak ni mudarat juga dia. Untuk lebih memahaminya, di sini dijelaskan beberapa syarat. Nak cerai itu ada syarat dia. Syarat yang pertama, talak hanya berlaku kerana terpaksa, bukan pilihan. Kalau kahwin awal-awal lagi buat syarat dah. Saya nak nikah dengan awak 2 bulan je. Itu dia panggil nikah mut'ah. Itu Syiah punya amalan. Ataupun kita akan bercerai je lepas pada ni. Bila habis belajar ke apa dia, tak tahu berapa lama lah. Itu dia panggil an-nikahu biniyatit talaq. Itu juga dilarang. Sebab bila orang cerai tak ada niat nak bercerai, tak ada. Jadi ini terpaksa. Jika tiada keperluan untuknya, tidak sepatutnya bagi suami untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Syarat yang kedua, seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya ketika dia sedang mengalami haid. Isteri dalam keadaan haid, jangan cerai. Dia juga tidak boleh menceraikan isterinya pada waktu suci tapi telah disetubuhi. Isteri dah suci, mandi siap-siap, okey layang, kita buat selamat. Tanda perpisahan. Bersetubuh dulu, lepas tu cerai. No. Itu khianat nama dia.
Ha. Dia hanya boleh menceraikan isterinya pada waktu dia suci dan tidak disetubuhi lagi. Maknanya isteri dah suci daripada haid, suami tak sentuh, ketika itulah mereka bercerai. Firmanullah Ta'ala, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka telah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan kiralah waktu iddah itu serta bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, jadi surah At-Talaq ayat 1. Terdapat banyak hikmah dalam hukum ini. Antara yang utamanya ialah Islam mahu mengelakkan perceraian dan mengekalkan kehidupan perkahwinan sepanjang mungkin. Nak tunggu habis haid seminggu. Baik, duk mikir pula. Tak. Kalau tak ada isteri nanti siapa nak jaga kita, siapa nak teman. Jadi banyak dia punya waktu berfikir. Di masalah sekarang ni mana ada orang mikir. Kalau orang mikir ni payah nak bercerai. Biasanya panah barang sikit, cerah lalu. Itu yang terjadinya. Bukan ada fikir-fikir dia. Kalau orang fikir, payah nak bercerai pula. Ini kerana apabila seorang suami mahu menceraikan isterinya dan dia dihalang daripada melakukannya ketika dia haid ataupun ketika ia suci yang telah disetubuhi dan dia harus menunggu sehingga isterinya selesai tempoh haid dan suci serta tidak disetubuhi, dia akan mempunyai masa yang panjang untuk memikirkan semula tentang langkah drastik yang akan diambilnya itu. Sebab itulah dalam fiqh dia panggil at-talaq as-sunni dengan at-talaq al-bid'i. Talak mengikut sunnah ataupun talak secara bid'ah. Jadi ini dipanggil dua jenis cerai. Jadi cerai yang ikut sunnahnya tadilah. Isteri dia habis bukan haid, tamat haid suci, dia tak sentuhlah isteri, maka dia pergi bercerai. Sebab apa? Apa hikmat dia? Kenapa nak cerai macam tu? Sebabnya Allah Ta'ala kata fatalliquhu li'iddatihinna, supaya iddah dia tak panjang. Iddah dia tak panjang. Sebab bila dia bercerai pada waktu tu, confirm, banyak peratuslah ke confirmnya bahawa isteri dia tak mengandung. Sebab dia baru suci daripada haid. Biasa al-hamil la tahid. Orang hamil ni tak ada haid, mengikut kata-kata ahli doktor. Kan? Walaupun sebagai ahli fiqh kata boleh mari haid juga. Tapi secara orang panggil majoritinya begitu. Jadi bila dia tak ada haid, dia dah suci daripada haid, confirm dia tak ada itu rahim dia kosong daripada awak punya anak, maka cepatlah dia punya tempoh untuk tamat dia punya iddah. Haid yang kedua, yang pertama, yang kedua, tiga dah habis. Salah satu quru. Sesalah dia. Jadi awak pula memutanya, gila talak pula kan. Maka itu tempoh yang diberi. Baiklah. Nak bercerai pun ada SOP. Ya. Sebab itulah kita kata talak ni satu benda yang tidak disukai, tapi dibenarkan apabila diperlukan. Bila diperlukan, dibenarkan. Tapi suka-suka je tak ada. Main-main suka-suka. Bukan jenis suka-suka ni, bercerai ni. Bukan orang kata bukan jenis mainan. Orang Kelantan kata bukan main. Kena ingat bahasa kita. Baiklah. Jadi, ini mungkin akan menyebabkannya membatalkan niat untuk menceraikan isterinya, maka suasana harmoni dan kerukunan akan menggantikan perselisihan dan ketegangan. InsyaAllah. Ini dia panggil hikmah syariat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, apabila seorang suami mahu menceraikan isterinya, dia harus melakukannya di hadapan saksi yang terdiri daripada dua orang lelaki Islam yang adil. Allah Ta'ala berfirman, wa ashidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Surah At-Talaq ayat 2. Tidak dapat diragui lagi dengan menyediakan saksi menjadikan suami menjatuhkan talak dengan niat dan kemahuan yang jelas. Maknanya kalau boleh panggil saksi. Aku nak cerai bini ni, keazaman dia tu jitulah kata orang. Kuat sungguhlah semangat nak cerai tu. Mana ada saksi sekarang? Kebanyakan dia cerai dalam kereta. Dia kelahi dalam kereta.
Suami nak pergi makan di kedai ni. Isteri kata, "Dak, saya dah makan dah baru ni, tak sedap kata itu. Saya nak pergi kedai ni." Dengan kes nak cari kedai makan pun boleh bercerai dalam kereta. Saksi apa? Disaksi oleh anak-anak baby-baby yang kecil kat belakang tu. Kesian mak dengan ayah bertengkar dalam kereta, akhirnya bercerai. Susah. Tapi kalau ikut SOP yang benar, yang jelas dalam syariat ini, sukalah. Nah, sebab banyak benda yang dia akan fikir, banyak perkara yang dia akan merenung sebelum mengambil tindakan itu. Sebab itulah di dalam Quran kata, kalau dia cari dua orang saksi betul-betul, memang awak dah nekat nak bercerai sebab masalah-masalah yang tak dapat dirungkaikan kecuali melalui pintu keluar ini. Allahu Akbar. Talak itu bukanlah hanya hasil daripada tindakan yang tergesa-gesa dan menurut kemarahan semata-mata. Sekurang-kurangnya dengan menyediakan saksi untuk menjadikan talak itu sah akan menghalang seorang suami daripada menjatuhkan talak dengan sewenang-wenangnya. Macam sekarang ni undang-undang yang ada dalam enactment yang ada di sebahagian negeri ni tak boleh bercerai di rumah. Yang masalahnya dia dah cerai dah. Awak dah cerai di rumah. Cerai di rumah ke dalam kereta ke di pasar malam ke pasar pagi. Bila pergi ke mahkamah, mahkamah nikah kahwin, mahkamah syariah di perkahwinan tu, dia kena cerai di situ depan qadi. Maka 2 kalilah dia cerai. Ini bahaya. Zaman kita ni jadi bahaya sebab bila nak sahkan perceraian, dia kena cerai situ. Bila cerai di situ, maknanya dia telah melakukan 2 kali perceraian. Hati-hatilah. Yang nak bercerai tu jangan duduk mudah-mudah. Jangan duduk celupar mulut sangat. Baik, kita pergi kepada peraturan yang keempat. Islam tidak menjadikan talak itu hanya sebagai satu kalimah yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang memisahkan mereka dan mengakhiri sebuah perkahwinan. Patuh ya. Kalimah wahidah ya. Sebagaimana dia nak kahwin dulu pun satu kalimah saya terima. Ya ni pula suami kata saya cerai. Habis. Rapuhnya hubungan suami isteri. Walaupun hubungan ini sangat rapat dan mantap. Tapi rapuh dari sudut masuk keluar dia tu. Jangan main-main. Jangan duk gurau-gurau. Baik. Jadi janganlah suami isteri jangan guna kalimah yang diucapkan memisahkan mereka mengakhiri sebuah perkahwinan itu selama-lamanya tanpa jalan kembali lagi. Nak rujuk tak boleh. Kalau dia cerai talak 3 habis. Untuk bersama semula. Bahkan yang ia menyediakan berbaginya cara-cara jalan untuk menyembuh dan membaikinya. Ia mensyariatkan bagi seseorang suami peluang untuk menceraikan isterinya sebanyak 3 kali sebelum dia tak dapat rujuk lagi. Mana kalau cerai kali yang pertama berpisah. Lepas tu tak lama kelahi pula, cerai pula. Kita kata ni budak ni masalah besar ni dia ni. Orang tak ada disiplin mana ni. Nah. Si isteri pun tak sedut sayang lah dengan orang lagu ni. Biar dia pergi je lah. Nah. Yang mana orang yang dah bumi tak sesuai. Dah tak sesuai 2 orang ni. Asyik jadi Tom Jerry ya kata budak-budak. Kelahi ya. Balas sama. Kita kata tak payahlah. Asyik duk balas ya. Tok Qadi dengar pun serabut. Kan? Tok Qadi dengar pun serabut. Baiklah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Bercerai itu hanya 2 kali. Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu, bolehlah ia rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Nak cerai baik-baik. Nak balah, nak rujuk dengan cara baik. Itulah ana dah jumpa baru ni saya pelajar saya di Kias. Masa kita mengajar dulu lah. Zaman belum pencen dulu. Waktu majlis kombo, seorang student ni, dia bawa 2 pasangan sekali dengan dia. Dia pun perkenal, dia kata, "Doktor, ini mak saya. Mak dia dengan suami dia. Ini ayah saya. Ini dengan isteri dia." Saya kata, kita nak tanya pun, iyalah moga depan orang kan majlis kombo tak elok lah.
Simpan je dalam hati soalan yang akan ditanya nanti jumpa pelajar tu nanti. Orang kata Alhamdulillah. Mak dia kata, ayah ni anak saya, ni anak. Ayah dia kata, ni anak saya. Okeylah, tak apa. Jadi bila selepas majlis, saya tanya, apa cerita mak dengan ayah awak ni? Dua-dua boleh mari combo dengan pasangan masing-masing. Dia kata, itulah Abu Anas. Sebagaimana yang kita duduk dengar dalam ceramah dalam kuliah tu, dan bahawa perkahwinan ni jodoh. Dia duduk-dua ni tak serasi, tak sesuai. Dia tak kelahi, dia tak ada masalah besar. Tidak kata suami ni pergi cari betina lain. Lah, tak ada. Tapi dia, mak dengan ayah ini memang tak serasi. Asyik jadi Tom Jerry. Asyik panah je, tak tahulah. Kalau setengah orang Melayu ni, dia tuduh kena sihir lah kan. Kena sihir, kena macam-macam tuduhan lah, bomoh-bomoh tu. Kita pun tak nak segala orang pergi cari bomoh, rugi pahala solat kita, tak terima 40 hari tu. Jadi akhirnya mereka berpisah dan mereka berkawan seperti sebelum kahwin. Mereka berpisah, masing-masing cari pasangan sendiri dan mereka berkawan seperti belum kahwin. Contohnya rumah anak ni ada kenduri. Akan pergi 4 orang ni. Ibu datang dengan suami dia, ayah datang dengan isteri dia. Majlis combo, semua datang. Saya kata, Masya Allah, Tabarakallah, ini satu pengalaman yang baiklah. Untuk saya sebagai seorang pendakwah, nak ceritakan kepada kita, bumi ni kalau dia tak subur, kalau kita letak baja banyak mana pun, pokok tak besar. Gitulah keadaan manusia ni. Kalau dah tak serasi, tak boleh nak hidup lagi bersama, berpisahlah. Itu jalan yang terbaik yang diizinkan oleh syarak. Berpisahlah. Karena itulah merupakan jalan yang terbaik yang diizinkan oleh syarak. Masya Allah, Tabarakallah. Baik, kita pergi pada ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah lagi 230. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Kemudian jika si suami menceraikannya sesudah talak yang kedua, cerai 2 kali dah, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Jadi bila kita cerai itu boleh 2 kali. Kali pertama solat 1, boleh rujuk balik. Cerai lagi. Cerai kali yang kedua, boleh rujuk balik. Cerai kali yang ketiga, la tahillu lahu. Tak halal lagi untuk suami itu, isteri itu, hatta tankiha zaujan ghairah. Sehingga isteri itu kahwin lain. Pergi kahwin dengan laki-laki lain. Bukan mujarab akad nikah je. Akad nikah, kita upah orang, contohnya dia upah orang, suruh akad nikah dengan bini dia. Selepas akad nikah, dia pun tutup dia punya file. Suruh cerai balik. No. Tidak. Tidak. Sebagaimana berlaku di zaman sahabat Nabi SAW, ada orang tu bercerai tolak 3. Bila dia nak rojak balik, Nabi kata, la hatta tazuqi usailatahu wa yazuq usailatak. Nabi, itu bahasa kiasan lah. Nabi kata, sehingga engkau boleh merasai madu dia dan dia rasa madu engkau. Maknanya kena ada persetubuhan. Barulah. Jadi, bila bersetubuh, lama isteri ni tak ngam pula dengan isteri suami baru dia ni. Ada masalah baik, dia bercerai. Bolehlah. Kalau habis iddah nak balik kepada suami dia yang dulu, yang cerai tolak 3 dulu, baru boleh. Kalau main Cina buta mana Ustaz? Nabi kata la'anallahu al-muhallil. Allah Ta'ala laknat pemain Cina buta. Tak tahulah, orang Cina marah, dia kata kenapa bagi Cina buta? Cina celek tak boleh ke? Jadi Allah Ta'ala laknat mana benda tu tidak elok, tidak baik. Pergi buat benda lagu tu. Jangan dia buatlah. Baiklah. Syariat Islam mengarahkan apabila seorang suami mahu menceraikan isterinya, dia mesti menceraikannya pada permulaannya dengan talak 1 yang boleh dirujuk. Semoga akan terpadam perselisihan dan kembali persepahaman antara mereka. Seterusnya memberi mereka peluang untuk memulihkan kembali kebahagiaan perkahwinan mereka seperti yang sebelumnya. Jadi dia balik mula. Okey. Jika timbul kembali perselisihan dan kebencian dalam kehidupan bersama sebagai suami isteri,
Lalu suami menceraikan isterinya buat kali yang kedua. Cerai pula, baloh pula dua orang ni. Tetapi masih ada lagi peluang untuk kembali hidup bersama dan memulihkan kembali hubungan yang telah keruh sebelum terlambat. Okeylah. Sekiranya perceraian pertama dan kedua tidak membawa apa-apa perubahan dan berlaku perceraian buat kali yang ketiga, mereka tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Syarat ini mungkin boleh membuatkan suami berfikir sejenak sebelum menceraikan isterinya buat kali yang ketiga. Syarat ini sebagaimana yang disebut dalam ayat tadi, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maksudnya, perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia berkahwin dengan suami lain, bukan sekat akad nikah saja, tadi saya dah sebut, bukan sekat akad nikah saja, akad nikah dan kena setubuh. Apabila seorang suami terpaksa menceraikan isterinya buat kali yang ketiga, selepas 2 kali merujuk semula sebelumnya, ini menunjukkan tiada faedah atau kebaikan lagi untuk mereka hidup bersama dan berpisah lebih baik. Suami lagu ni tak jadi dah. Dia panggil bumi tak subur. Kepanasan. Pokok duduk tempat tanah panah dia kurus ataupun dia mati. Engkau pindahlah pakai pokok lain lah. Betapa sempurna dan unggulnya sistem perceraian dalam Islam. Lihatlah betapa seriusnya Islam mahu menjaga sebuah institusi perkahwinan itu. Bagaimana ia memberi peluang demi peluang dan tempoh demi tempoh kepada suami walaupun semasa proses perceraian. 3 bulan, 3 kuruk ni ada masalah untuk dia berfikir kalau dia tu manusia yang baik. Ini supaya dia dapat berfikir kembali dan membatalkan niatnya untuk menceraikan isterinya. Sekiranya masih ada jalan penyelesaian untuk meneruskan perkahwinan. Tapi kalau dah tak ada jerai lagi, yalah kata orang lantak jelah dah. Apa benda yang kau nak ni? Si sekeduk baloh ya, tak ada kerja lain ya. Macam tu ya. Budak-budak kata macam tu yang jari ya, tak ada faedah. Baiklah, yang kelima. Islam menghadkan bahawa seorang laki-laki tidak boleh menceraikan isterinya lebih daripada 3 kali. Ini menunjukkan rahmat yang besar terhadap kaum wanita. Kerana pada zaman jahiliah dan permulaan Islam, tiada akhir pada kedua-duanya, tiada had yang khusus untuk talak dan rujuk. Tak ada. Dia cerai, lepas tu dekat nak habis iddah dia rujuk balik, dia cerai balik, nak habis iddah rujuk balik, akhir kali isteri itu jadi mainan si laki-laki, si jantan yang pengkhianat. Seorang laki-laki mungkin telah menceraikan isterinya, dan apabila hampir berakhir tempoh iddahnya, lalu dia merujuknya semula. Kemudian menceraikannya kembali. Dan apabila hampir berakhir tempoh iddahnya, dia merujuknya semula. Dan terus melakukannya tanpa kesudahan. Tak habis-habis. Habis nyanyi kawan tu nak laki lain tak boleh. Muduk main-main gini. Suami pula tahu tu. Bila tarikh waktu bini nak habis iddah, dia pergi ceraikan lagi. Kacau tu. Dia pergi rojok. Ia akan menjadikan hidup perempuan itu seolah-olah tergantung. Suami tidak melepaskannya terus sehingga dia boleh berkahwin dengan laki-laki lain ataupun dia hidup bebas tanpa terikat dengan bapa jantan, dan tidak pula merujuk dan mengambilnya kembali sebagai isteri yang hakiki sehingga dia boleh menikmati hak-hak isteri yang sempurna. Ini adalah penganiayaan dan kezaliman yang amat besar terhadap kaum wanita. Ngenak. Dia panggil pengkhianatan yang berat. Oleh sebab itulah Allah menerangkan bahawa seorang laki-laki itu tidak mempunyai hak untuk menceraikan isterinya lebih daripada 3 kali. Dan dia boleh merujuknya kembali selepas perceraian pertama dan kedua, tetapi tidak boleh merujuknya lagi selepas perceraian yang ketiga. Kecuali selepas dia, yakni bekas isteri itu berkahwin dengan laki-laki lain, dan tiada cabaran yang lebih besar daripada hukuman ini bagi si suami yang ganas itu. Beratlah tak? Suami tengok isteri kita ada sengih dengan orang lain. Ana waktu kecil-kecil dulu dengar jugalah cerita orang suka bercerai ni. Lepas tu adalah di kawasan kita ni seorang pakcik tu orang panggil Cina buta. Saya tak sebut nama dia, dia dah mati. Biarlah dia pergi dengan keadaan baik.
Kali terakhir, dia ni, si Cina buta ni, kali terakhir, dia menikah, dia tak mau cerai. Tak mau cerai sampai sudah. Dia kata bini dia angkat nikah benar-benar. Orang uguk dia apa, tak mau cerai. Jadi pasalah isteri tu kena, wanita tu kena akul lah. Dia tu bini kawan tu. Katanya dia mati dalam keadaan kahwin tu ada bini pula. Masya Allah, tabarakallah. Ini mainan-mainan ni, sebab itulah Islam larang daripada penyakit, dia panggil at-taisul, bahasa Arab senang, dia panggil taisul musta'ar, bapak kambing yang disewa. Itu dia panggil taisul musta'ar. Tapi orang Melayu ni, dia kenapa Cina buta, saya pun tak pastilah. Cuba tanya dalam mana-mana lah, orang-orang tua ke, tanya cek ke, takut cek GPT boleh cari ya. Kenapa orang yang tukang rujuk perempuan ni dia panggil Cina buta? Cuba cek tengok kenapa. Dan Arab dia panggil taisul musta'ar, bapak kambing neruk, kambing jantan yang disewa. Tak eloklah perbuatan itu, sebab dia laknat perbuatan yang tersebut. Baiklah para jemaah sekalian, syariat ini adalah satu kemuliaan dan rahmat yang amat besar bagi kaum wanita, kerana ia menyelamatkan mereka daripada penganiayaan kaum lelaki. Jadi ingatlah. Jadi alhamdulillah, perbincangan kita ni agak panjang dalam bab perkahwinan. Isu-isu dia pun besar. Jadi kita ada lagi satu lagi sebab-sebab dan hikmat kenapa perceraian itu hanya dikuasai oleh laki-laki, tak ada perempuan. Bercerai, kuasa laki-laki bukan kuasa wanita. Apa sebab? Dan juga kita akan bincangkan dalam sidang akan datang faedah dan kelebihan talak mengikut syariat Islam. Jadi dua tajuk besar ini kita tangguhlah. Kalau kita masuk pun tak habis sampai maghrib. Ya, kita tangguhkan dulu kepada sidang yang akan datang insya-Allah. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.